الله 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 يا الله. Jadi untuk tidak membuang laki baki usia ni, mungkin kita dah banyak buang usia kita dulu dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang kita kata buang masa lah, tidak menjurus pada ketaatan. Maka sekarang ni kita mungkin ada sedikit kesedaran. Jadi untuk pupuk dan kekalkan kesedaran ni, dia tak ada cara lain. Ikut macam mana Allah janji. Kalau kau syukur, aku tambah nikmat. Bila seseorang itu dapat merasakan bagaimana taat ini adalah nikmat. Lepas tu nak kena rasa taat ini nikmat. Ramai orang yang tak rasa. Ramai orang yang tak faham. Dia tak tahu kan taat ini nikmat. Dia nak taat ini rutin. Taat ini bukan rutin seharian. Taat ini adalah pemberian. Taat ini bukan perkara biasa. Taat ini adalah kurnia daripada Allah yang Esa. Taat ini bukan kekuatan kita. Taat ini adalah dari keizinan dia. Dia apa? Dia Allah. Yang tidak putus-putus menerima nikmat. Benarlah Allah kata kalau kau nak hitung nikmat pun kau tak kata hitung. Kalau nak hitung lah. Cuma disuruh syukur. Kalau tak syukur pun Allah tetap sempurna. Tapi untuk keselamatan kita disuruh syukur. Untuk kebaikan itu pulang pada diri kita disuruh syukur. Dengan apa? Dengan membawa nikmat ini pada jalan taat. Bawa usia ni, nafas ni, biar dia bernafas di tempat-tempat yang baik. Bawa akal ni, biar dia cuba memahami dan memikirkan perkara yang baik. Bawa hati ni, supaya dia memikirkan dan mengharapkan perkara yang baik daripada Allah. Barulah dikatakan dia bersyukur atas segala nikmat. Majlis macam ni, yang guru telah cakap, dicemburui oleh ahli-ahli kampung. Ahli apa? Kubur. Ahli-ahli kubur. Ahli-ahli barzah. Dia orang cemburu ni, kita berduduk macam ilmu ni. Walaupun yang meninggal ni orang-orang baik. Yang lebih cemburu lagi orang-orang tak baik. Na'udzubillah. Mereka cemburu betul. Mereka dah tak duduk. Kalau pergi Jasin, Melaka, ada satu taman ni. Taman ni Taman Barzah. Taman apa ni? Taman Barzah ni. Dia ada satu tembok. Dia tembok, lepas tu tulis tu Taman Barzah. Punya kawasan kubur. Kat Jasin, Melaka. Kenapa? Di situlah letaknya jasad-jasad ahli barzah. Yang kalau mereka tahu ada orang buat kelas, ada orang buat zikir, ada orang kena sunat, dan mereka akan rasa sangat cemburu. Kenapa cemburu? Mereka dah tak boleh buat dah. Tu banyak selalunya tercerita. Bila Rasulullah tanya pada Aisyah, Ma yubki ya Aisyah. Ma yubki ya Aisyah. Kenapa kau menangis, Mbak Aisyah? Rasulullah balik ni dia nampak Aisyah ni tengah nangis. Kenapa kau menangis? Ini sunnah Rasulullah. Tengok bini menangis, tanya kenapa kau menangis.
Jangan tengok bini nangis, kau nangis dah lagi. Ada orang begitu. Kau menangis lagi kuat. Bukan gitu. Rasulullah ni dia nampak bini nangis, tanya, kenapa kau menangis? Dan isteri Rasulullah ni, dia menjawab, kenapa dia menangis? Bukan dia diam. Bukan dia kata, kau teka lah. Tak apa macam tu. Suami tanya dia, kenapa kau nangis? Teka ni lah. Tak ikutlah bini Rasulullah jalan. Bini Rasulullah dia cerita, aku menangis kerana setelah suami tanya, kenapa kau menangis? Kalau bini nangis, dia buat tahu kan. Lepas tu dia nangis. Salah lah tu. Rasulullah tak begitu. Ma yubki ya Aisyah. Kenapa kau menangis, Aisyah? Aisyah menjawab. Tengok isi yang taat ni, suami tanya, dia jawab. Aku sedih. Kenapa kau sedih? Dia jawab lagi. Kenapa kau sedih? Biarlah aku tanggung sendiri. Kau jawab itu. Itu lagu. Rasulullah tanya, kenapa kau sedih? Aku sedih tadi aku pergi rumah jiran. Suaminya meninggal. Aku sedih anak-anak dia jadi yatim. Aku sedih isteri dia jadi malu. Sian. Apa Rasulullah kata? Engkau sedih dia meninggal. Kau tahu tak yang meninggal itu lagi sedih? Kalau tanya dia, kau tahu tak orang yang meninggal tu, dia jauh lagi sedih daripada engkau je sedih. Kenapa dia sedih? Tak dapat jumpa anak ke? Kenapa dia sedih? Tak dapat balik rumah lagi ke? Kenapa dia sedih? Apa jawapan Rasulullah? Aisyah tanya, kenapa dia bersedih? Rasulullah jawab apa? Kerana orang kubur lagi sedih. kenapa dia sedih? Dia tak dapat Dia amal. Dia sudah tidak dapat beramal. Orang kubur ni, dia tak sedih anak dia tak ada. Dia tak sedih laki dia kahwin lagi. Dia tak sedih bini dia dapat pasangan. Bukan itu kesedihan mereka. Pada mereka dah nampak dah dunia ni tak ada apa-apa. Nothing. Tak ada apa yang istimewa dunia ni. Tapi Rasulullah kata, dia bersedih kerana dia sudah tidak boleh beramal. Tak boleh nak mengaji, tak boleh nak gini, tak boleh datang belajar, tak boleh nak cantik, tak boleh dengar kuliah. Tak boleh tanggung mak, tak boleh tanggung anak, tak boleh bagi nafkah. Itu amal-amal lah, amal ibadat khusus atau amal ibadat secara umum. Dah tak boleh dah. Jadi sedih kenapa? Sedih kerana tidak boleh beramal. Amal apa? Pastilah amal soleh. Kenapa? Dia nampak dah betapa besarnya keperluan dia membawa amal soleh. Kak Ani tanya apa? Silakan ni. Ustaz, adakah di alam barzah orang-orang tu yang sedih sekali dan dia minta Allah dapat kembali di dunia untuk membuat amalan yang terulung ialah sedekah? Dia yang sedekah ni bila dalam neraka. Bila mereka melihat bagaimana sedekah tu memadamkan api neraka bagi manusia, maka bila malaikat tanya dia, kalau engkau dihidupkan balik, engkau nak buat amal apa? Dia akan kata sedekah. Tapi bila orang yang tak beramal ni, orang yang tak bawa amal soleh ni, bila nak mati, dia tak cakap sedekah. Dia kata, Rabbi irji'un. Ya Allah, jangan matikan aku. Bila nampak dalam barzah, balik aku ke dunia. La'alli a'malu solihah fi ma taraktu. Supaya aku mendapat buat amal soleh yang aku tinggalkan. Waktu nak mati dia jawab. Dalam kubur tak ada dah. Itu dia akan menjerit, meraung dengan cara dia sendiri. Tapi masa nak mati tu, kalau tak ada amal soleh, maka nampaklah pada dia, ya Allah, hidup aku balik. La'alli amal solihah fi ma taraktu.
Allah jawabkanlah innaha kalimatun wa qabilaha. Itu hanya kata-kata engkau. Kau takkan buat. Wa min waraihim barzahun. Depan kau ni ada barzah. Illa yaum yub'atsun. Yang mana kau akan dihantar ke barzah sehingga hari pembalasan. Kat situ dia sebut. Surah Al-Mu'minun illa yaumi yub'atsun ni, surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Cuba tengok macam mana dia. Dia orang itulah makna dia. Jadi syukur boleh dengar kuliah. Itu kesimpulan yang saya nak cakap. Syukur, pagi tadi bangun, pukul 7 lebih dah mula tengok. Ada link tak? Dah mula nak tengok. Mula cari pintu nak masuk kuliah. Masuk kuliah maksudnya nak buat taat. Syukur, Allah beri. Ada orang, lupa. Ada orang buka kuliah tapi buat macam tak indah. Buat macam tak kisah. Ada orang Allah izinkan masuk lambat. Dia terlepas beberapa perkara yang patutnya kalau dia dengar, Allah izinkan dia sedar, terlepas. Dan macam-macam cara yang Allah beri. Okey. Muka surat berapa wah? 32 Ustaz, perenggan kedua dan telah datang daripada Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan telah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kabar ni datang daripada Nabi. Khabar ni lah. Khabar apa? Ni nak cerita ni. Telah datang kepada Nabi SAW. Bahawa sesungguhnya ia bersabda, Rasulullah bersabda, SAW bersabda, 4 bahagi daripada perempuan yang isi neraka. Neraka ni ada 4 golongan perempuan. 4 golongan perempuan. Okey. Pertama, perempuan yang jahat perkataannya atas suaminya. Cakap benda-benda yang tak patut cakap dengan suami. Dia cakap. Kadang-kadang dengan bapak dia pun tak cakap itu. Dengan suami dia bercakap. Dengan bapak dia perkataan tu tak keluar. Tapi dengan suami dia boleh cakap. Ni tak faham. Kenapa? Ini yang buat dia masuk neraka. Bukan dengan bapak cakap kau hajar. Tak. Bapak dia cakap kau hajar juga. Tapi kalau dia congak kehidupan dia tak pernah cakap itu bapak dia. Tak pernah cakap, aku tak tahulah. Tak pernah. Suami tanya, dia kata, mana aku tahu? Tak pernah. Bapak tanya, tak pernah. Dia kata, mana tahu? Aku tak tahu lah. Tak pernah. Hormat dengan bapak dia. Tapi dengan suami dia, dia tak boleh buat begitu. Dia tak boleh buat itu. Tidakkah dia bimbang, dia akan menjadi sebahagian daripada isi neraka. Jahat perkataan. Perkataan ni buat orang masuk Islam. Lidah perkataan ni buat orang boleh jatuh agama murtad. Lidah juga buat orang masuk syurga. Lidah juga buat orang masuk neraka. Itu dalam kitab Sirus Salikin. Dia kata, ada 20 kebinasaan lidah. Dan ulama kata, anggota kita ni, yang paling banyak buat dosa, ialah Lidah. lidah. Dalam jari Ustaz. Paling banyak buat dosa ialah lidah. Sebab tu hati-hati. Sebab tu ada peribahasa yang menceritakan telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padanya. Padanya apa? Kalau dosa, padah dia neraka. Lidah ni dia keluar daripada apa? Daripada siapa yang mengeluarkan perkataan dia? Daripada apa? Hati. Kalau hati marah, lidah perkataan dia marah. Kalau hati tenang, lidah perkataan dia baik. Jadi dia ada tempat keluar ni. Air tu keluar sebab pipe ni buka.
Jaga pipe ni yang terbuka, dia keluar air. Hati ni lidah cakap sebab punca di hati. Lepas tu kalau hati dia selalu tak baik, dia akan cakap pun tak baik. Walaupun akal dah beritahu, kau jangan cakap macam ni dengan suami kau. Kau masuk neraka nanti. Tapi jahatnya hati dia ni, yang dia tak pernah baiki hati dia dengan zikir, dengan baca Quran, dengan muhasabah. Zikir pun tak ada. Tak pernah duduk zikir lepas sembahyang lama-lama, tak pernah duduk petang-petang, tak ada apa nak buat zikir. Dia sanggup lagi ada TV, dia sanggup lagi ada handphone. Ini kawan karib dia ni. Ini kawan karib dia. Tasbih bukan kawan karib dia. Zikir bukan kawan karib dia. Quran bukan kawan karib dia. Duduk termenung, muhasabah, fikir. Macam mana aku nak buat ini aku ni? Usia aku mungkin tua. Kalau kita dah 58, usia kita sebenarnya 60. 60 ni anytime boleh mati. Rasulullah dah sebut. Apa? Umatku umur dia sekitar 60, 70. 60 ni kalender Islam. Maknanya umur Masehi ni 58 tahun. Sekitar tu je. Sekitar 60 ni. Sabin. Sekitar tu je. Tak sedar lagi. Tak sedar lagi. Tengok anak muda mati COVID. 31, 35. Dulu kata orang COVID ni mati ada latar belakang penyakit. Sekarang ni tak ada penyakit pun ramai dah mati dah. Tidakkah yang 40, 30 tahun, 20 tahun ambil iktibar? Ambil iktibar ke? Tengok dia mati. Dia pun tak nampak kuman tu masuk bila. Dia kadang-kadang tak tahu kuman dia datang siapa. Allah boleh hantar. Pada siapa saja dia nak hantar. Dia tak sedar ke? Tak sedar ke satu hari dia akan bersedih? Kenapa? Dia sudah tidak boleh beramal lagi. Rasulullah kata gitu. Dia tak boleh beramal lagi. Jadi masa sekarang ni, masa boleh beramal ni, masa sekarang ni, masa boleh cakap kepada Allah ni, masa sekarang ni, masa boleh selawat lagi, masa sekarang ni, masih boleh istighfar lagi, masa sekarang ni, boleh dengar kuliah-kuliah ilmu lagi, masa sekarang ni, boleh qadha sembahyang lagi, please, very urgent, buat sekarang. Jangan tunggu kan. Jangan dengar nasihat syaitan. Syaitan ni nasihat dia apa? Dia tahan, jangan buat. Atau, ingat, 7 tipuan syaitan bagi orang yang berilmu atau beramal. 1, tangguh. Dia kata, 1, jangan buat. Dia tangguh. Dia kata, jangan buat. Jangan buat. 1, tahan. Jangan buat. Jangan buat. 2, tangguh. 3, gopoh dalam beramal dan berilmu. 4, salahkan niat. Belajar berilmu, beramal untuk tunjuk orang berdebat. 5, sendiri. Riak. riak. 7, 6, sendiri. Buat sendiri, saya buat jemaah. Saya masuk kelas, nanti orang nampak nama kau. Kau riak, kau ni macam belajar je. Kau riak. Jangan. Belajar seorang, baca buku. Baca buku cukup. 6. 7, saya buatlah. Kalau Allah dah takdirkan kau masuk neraka, kau masuk neraka. Kalau takdirkan kau masuk syurga, kau tak belajar kau masuk syurga. Kau bohong ni syaitan ni. Dia pakai 7 ni. Ini tak boleh, ini. Ini tak boleh, ni. Tak boleh, ni. 7 tak boleh juga. Patah balik nombor 1. Saya balik nombor 1. Tak boleh. Saya balik nombor 2. Nanti kau sekarang ni kerja. Anak kau ramai. Tapi hati ini bercakap juga ni. Ni fardu ain lah, wajib. Aku anak ramai, aku kena sembahyang sebab wajib. Aku anak ramai, aku kena belajar agama. Sebab apa? Fardu ain. Ain ni berdiri aku wajib. Syaitan kata, Allah tahulah. Dia kata, kau anak ramai. Allah yang bagi kau anak ni. Dia kata, kau tahu tak? Allah bagi kau anak kau 4 kecil. Kau tunggu dia masuk asrama tu. Tunggu dia masuk asrama. Esok dia dah 13 tahun, orang masuk asrama, kau mula cari kelas. Lepas tu besok lagi 2 masuk asrama, kau dah lapang sikit. Tunggu 4 masuk asrama.
Boleh belajar. Dia pun tongak-tongak, lagi 4 ni kalau masuk asrama, yang kecil baru 2 tahun. Lagi 4 masuk asrama, lagi 10 tahun. Okey lah. Lagi 10 tahun aku belajar lah. Syaitan kata, yes, you are very right. You are my friend. Not only my friend, my BFF. My best friend forever. Kau kawan aku. Kau dia bagus. Kau dengar cakap aku. Kau dengar cakap ustaz-ustaz tu punya jago putih, jago hitam. Apa kau dengar tu? Dia mana tahu anak dia bukan kecil lagi. Anak dia besar. Kau lain, dia lain. Dia mana faham kau. Kau sibuk kerja, dia tak kerja. Dia mula bagi-bagi poin-poin yang logik akal dia mesti terima. Dia boleh lah, dia tak ada hutang rumah dah. Umur dia berapa? Kau hutang rumah kau banyak. Kau kena kerja. Dia boleh lah, dia tak ada kerja bagian korporat. Kau bagi korporat, kau kena tampilkan diri kau as image, corporate image to your company. Kau membawa image company kau. Kau kena bergaya. Kau kena segak. Kau kena ada penampilan. Kau kena ada hias. Tengok tak ada tipu kita. Akhirnya terpedaya lah kalau Allah tak tolong kita. Terpedaya. Bukan saja pegang fatwa tu. Cakap dengan orang lain pula. Orang lain kawan mengadu. Aku ni nak belajar agama. Alamak, anak aku kecil. Dia sokong pula perkataan ni. Kenapa? Dia telah menjadi lidah syaitan. Betul, anak kita kecil lagi. Kata, alah nantilah. Mana nak semayang waktu sini anak kecil lagi. Mana nak belajar semayang. Semayang je dulu apa tahu. Sekali umur 60 belajar, tengok semayang salah. Boleh kata? Larat nak kata? Umur 12 tahun dah semayang, salah. Umur 60 baru sedar. Orang rasa boleh habis tak kata? Kalau panjang umur, okey. Ini kesilapan yang kita pernah buat. Lepas tu Imam Ghazali dia sebut dalam kitab Ayuh Hawalat. Kalau engkau buat belajar ilmu, engkau dah mengaji ilmu, tetapi engkau tidak membuat koreksi. Koreksi apa? Correction, Pembetulan. Kalau engkau tidak membuat correction, pembetulan atas dirimu, ketahuilah, bila engkau belajar ilmu, engkau tak buat pembetulan, ketahuilah, nanti di padang mahsyar, engkau akan terlolong, menjerit-jerit kesorangan. Engkau jerit apa? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Kita biasa dengar ayat ni Jumaat. Surah apa ni? Surah apa ni? Sajadah. Rabbana absarna, wahai Tuhan, aku dah lihat. Kami dah lihat dah. Rabbana absarna wa sami'na. Kami dah dengar dah. Dengar apa? Dah dengar dah neraka jahanam ni suara. Kami dah lihat dah bagaimana orang terjun dalam neraka. Kami dah tengok dah bagaimana dalam kubur keadaan dia. Kami dah lalui dah. Farji'na, balikkan balik kami ke dunia. Na'mal amal solihah, supaya kami boleh buat amal soleh yang sepatutnya kami buat. Allah dah cerita dalam Quran. Allah cerita dalam Quran. Jadi hati-hati. Lepas tu ulama tulis dalam kitab 7 tipuan syaitan apabila manusia itu nak menuntut ilmu atau nak beramal. Ulama dah beritahu, ni tipuan ni kau jaga-jaga. Bila kau nak beramal, kau nak menuntut ilmu, jaga-jaga tipuan ni. Bila kita tahu, kita lebih berhati-hati. Bila kita tahu, kita lebih berhati-hati. Macam orang katalah scammer kan. Mula dia call. Saya daripada ni. Cik, saya daripada Balai Polis Jeli. Mungkin ada langgar orang ni. Kemalangan maut. Ada orang report muka kereta encik ni. Encik ni kena dakwa ni. Kalau encik nak tahu tengah lanjut, saya pas encik pada pegawai. Ni biasa dengar. Kalau kita tahu dia scammer, kita lebih hati-hati. Encik ada tunggakan ni, RM3,000 dari kad. Orang guna dari kad. Ni kita biasa dengar, betul tak? Jadi kita dah terdedah dengan benda ni. Kita lebih hati-hati. Tapi syaitan ni, dia bukan scam duit.
harta. Tak. Dia nak scam apa? Dia nak gadaikan tipu kita ni supaya matlamat dia, KRA dia, KPI dia, dia ni tujuh neraka. Itu KPI dia. Dan kita tak tahu benda ni ada kat kita. Ni bahaya. Kita jaga-jaga kan. Sama juga ni. Kita tak tahu mulut jahat pada suami ni masuk neraka. Dan jikalau raib suaminya daripadanya, maka dia tak pelihara diri dia. Suami dia tak ada. Dia tak jaga diri. Dia kerja, suami tak ada dengan dia. Macam tak siapa perhati perangai dia. Dia tak jaga diri dia. Dia bercakap dengan lelaki, bergurau dengan lelaki, duduk dekat lelaki, ambil gambar duduk dengan lelaki. Tak bagus tu. Reunion, ambil gambar dengan ramai, duduk sebelah lelaki, diri sebelah lelaki. Tak bagus ni. Gelak-gelak dengan lelaki. Tak bagus ni. Tu tanda apa? Dia tak jaga diri dia. Lebih takut lagi, dia cerita dengan orang lain, kekurangan lelaki dia, suami dia. Ini dia dahsyat. Dia tak jaga maruah suami dia. Itu lelaki aku boleh harap, pemalas, tidur je. Dah macam lembu lelaki aku ni. Dia cakap dengan orang Ketiga, suami dia tak ada. Suami dia raib. Suami tak ada. Suami dia kerja, saya dekat rumah. Biasa tak dengar orang cakap begini. Lelaki aku pun boleh harap. Pemalas, bodoh lagi. Padahal dah dia kerja pangkat rendah. Bodoh. Dia kat ini Ya Allah, ngerinya. Empat lagi tu. Satu hal lagi. Saya biasa dengar lah cerita macam ni. Kata dia tahu. Satu jaga-jaga Jaga-jaga tau. Kak Ros, tutup video Kak Ros. Kak Ros tutup video. Rosnani Daud tutup video. Okey. Dan jikalau hadir suaminya, nescaya menyakiti dia dengan lidah dia. Sampai suami boleh ngadu dengan ustaz. Ada ustaz cerita. Ustaz dia kata apa? Suami dia cakap dengan saya kalau boleh nak tidur ofis lah, saya nak balik rumah. Kalau balik rumah tak ada je benda cakap dengan saya kata kecil hati. Saya sanggup tidur kat ofis ni. Tidur atas kursi pun tak apa. Sampai dia rasa gitu. Kalau suami tak suka balik rumah, sebabkan panggil kita, ni bahaya lah. Ni bahaya lah. Balik je membebel. Orang tu dah penat. Tension, buat dua kerja. Lepas kerja, pergi bawa Grab, pergi bawa apa, nak dapat perkhidmatan ni. Balik je kena bebel. Kalau boleh dia kata tidur kat bawah pokok pun tak apa. Lagi bahagia hati. Kalau keadaan macam ni sangat tidak bagus lah. Pada pasangan. Kalau rumah tangga ni tak bagus lah. Ada pasangan dia kahwin lama kerana mereka saling tolak ansur dan bahagia. Ada pasangan dia perkahwinan lama sebab ada pihak yang sangat sabar dengan kelakuan pihak seorang lagi. Untunglah ada orang sabar. Kalau ada orang tak sabar, dua-dua tak sabar, orang panggil tak baik, orang tak sabar, tak lama lah. Jadilah benda-benda yang kita tak nak jadi, betul tak? Perceraian, duduk buat sengan, anak-anak jadi mangsa kadang. Satu. Okey. Dua. Perempuan yang membuat ia akan suaminya barang yang tiada kuasa. Suami tak mampu nak beli sesuatu, dia desak suami dia. Suami tak mampu nak buat sesuatu, dia desak suami dia. Tapi sekarang dah kurang lah benda ni. Jiran beli barang ni, dia nampak jiran beli, dia kata kenapa suami dah beli. Jiran tu gaji kecil je, pangkat rendah je, grade rendah je pekerjaan. Abang grade tinggi, kenapa tak mampu pula? Mana pergi duit abang? Dia tanya.
Sampai suami terpaksa leave out. Okey, ni belanja kita bulan-bulan. Tengok. Baru terkejut. Tahu tak kalau orang lelaki pendapatan bersih 3,000 duduk kat KL dia dah macam orang miskin. Boleh cungak dia saya berata tau. Sewa rumah 800. Bayar kereta. Itu kereta-kereta biasa je ni. 600. 11,400. Kalau anak-anak nursery, 2 orang. Anak-anak nursery 2 orang berapa? Saya tak pernah hantar anak nursery. Berapa? Lebih kurang 800 Ustaz. 800. 800. Satu orang 400. 800. Tadi rumah 800. Kereta 600. Baby Anak 500 nursery. Baby lagi mahal. 580. Katalah 2 orang 800. 800 1,600. 1,600 dengan 400. 2,200. 2,200. Gaji lelaki 3,000 je ni. Tinggal 800. Anak tuition. Seorang. 150. Dah tinggal dengan 150. Pampers, susu. Pampers. Susu. Ustaz kalau isteri dia tak bekerja, buat apa dia hantar nursery Ustaz? Isteri dia kerja. Isteri kata dia duit aku. Taklah buat apa nak hantar kat nursery, isteri jaga anak-anak lah, tak payah. Kalau dia Saya kata isteri dia kerja. Isteri dia kerja. Gaji pun rendah. Dan dia desak suami dia. Macam mana abang tak duit? Abang gaji 3,000 orang bersih. Dia tak tahu ni 3,000 ni kerajaan tadi tu ke mana. Dia kata ini rumah tanggungjawab abang. Ini susu tanggungjawab abang. Ini tanggungjawab abang. Ini tanggungjawab abang. Dalam pada tu dia minta macam-macam kat suami dia. Beli ini, beli perabot, beli gini, beli gitu, beli gini, beli begini. Ini yang dia kata ni. Suami ni tak kuasa, tak mampu. Tapi dia suruh. Ini adalah antara perempuan yang akan masuk dalam neraka. Jangan lupa. Dia kerja, dia pula ada hutang dia. Dia beli kereta. Suami beli rumah, dia beli rumah. Kenapa? Ada perempuan yang berfikir gitu tau. Kalau aku cerai dengan lelaki aku ada rumah. Belum apa-apa dia dah fikir tu. Dia disusahkan otak dia dengan benda yang dia tak tahu dia tidak jadi. Betul tak ada orang perempuan fikir gini? Saya tanya saya jujur. Betul tak ada orang perempuan fikir gini? Betul Ustaz. Mantap. Ramai. Kalau aku bercerai, lelaki aku halau aku rumah. Dan dia kerja, dia kena bayar hutang rumah 25 tahun. Dia bayar rumah 1,000 lebih. Gaji dia tolak-tolak 2,000 je tinggal. Rumah dah ke 1,000 lebih. Dia punya pakaian, dia punya gini. Bayar kereta 600. Tinggal 400. Sampai yang makan tengah hari kau beli tak duit. Minta duit suami lagi. Air je. Bergaduh. Mana duit abang ni 3,000 ni? Awak kerja tak ada duit ke kerja awak 2,000? Air bergaduh. Bergaduh mula lah. Dia cakap dia. Ini saya dengar ni orang pejabat agama cakap. Mereka bercerita lah. Mereka bercerita bagaimana ekonomi ni. Kalau kita tak tahu nak handle, memang dia menjadi satu punca perceraian. Dia cakap. Kadang saya berbual dengan dia orang dulu lah. Kadang kita pergi pejabat agama ada urusan surau ke apa kan. Dia pun jumpa. Kadang kita tengah cakap dengan dia. Ada dia angkat telefon, dia nasihat orang. Ada orang telefon lah, nasihat pasal rumah tangga. Dia letak ada giling kepala. Dia kata, Allah, kalau salah satu punca perceraian di KL ni, dia kata, duit. Bukan sebab ada orang ketiga. Ada faktor ketiga, dia kata. Faktor ketiga apa? Tak cukup duit. Mulalah rumah nak kena gadai, kereta nak kena tarik. Mulalah gaduh-gaduh lagi. Yang nak kena tarik kereta, yang bergaduh pasangan. Yang mulalah ungkit balik. Orang lain tu, kawan saya kat pejabat, gaji dia jauh lagi rendah dari gaji abang. Anak dia lagi ramai daripada anak abang. Dia kata itu lah. Tapi mereka boleh beli ni. Mereka boleh beli kereta macam ni. Kereta ni lah kita cabut ni, kita pakai dah berapa lama dah. Kita cabut kereta. Dia desak suami dia, tak cara langsung.
membuat benda yang suami dia tak kuasa. Lepas tu apa sibuk nak pergi duit dengan mak pula? Dah mula lah maksud mak pula ni. Lepas tu hari adik motor rosak, adik ipar dia lah. Adik abang motor rosak, minta duit dengan abang, 200. Abang bagi pula. Mula nak terlibat adik ipar pula. Mula terlibat adik ipar ni. Kita pun terlibat kata cukup, abang pergi bagi ke mak abang pergi buat apa? Mula lah ni. Saya cakap drama ni berlaku tak dalam kehidupan ni? Atau dia hanya satu skrip-skrip yang dibuat oleh manusia? Berlaku. Berlaku betul tak? Reality Ustaz. Ini realiti tau. Tanpa dia sedar, dia force, dia desak suami dia, kita patut ada ni. Saya handphone saya Nokia 3310 memang. Kawan saya suami ni kerani je. Ada hari jadi je beli apa? Beli iPhone, iPhone, apa benda pun baru beli. Abang jadi saya tak habis beli bunga. Itu pun saya ingat abang. Kalau tidak, abang boleh ingat jadi saya bila. Bila jadi saya bang? Amboi dia bergaduh. Dia keluar sampai air jadi je. Tak beli apa Ustaz. Apa pun tak beli. Jangan kata nak bawa saya pergi Tanah Merah. Tanah kubur tak ada dia kata. Wah, ajar betul. Jangan kata nak bawa saya pergi Tanah Merah. Tanah kubur pun tak ada. Amboi dia punya peluru tu membocorkan dada suami. Balik ni saya bawa tanah kubur arwah ayah saya, baru dia tahu. Amboi. Dia bawa tanah kubur. Anak-anak ni tanah kubur ni merah lagi tanah kubur Pak saya. Tahu tak? Mulut memang jahat lah Ustaz. Saya terang cakap lah. Betul. Mulut ni jahat sebab perasaan. Saya cakap dia ada satu key dia. Supaya kita tak mendesak suami saya. Kita ada satu kunci yang kita nak pakai. Yang boleh kana'ah. Dan sabarlah bagaimana kedudukan kita lah. Kalau kita anak kita ramai, rumah kita satu bilik, kita kena sabar. Sabar dulu. Syaitan ni dia duduk kacau. Apalah kau ni rumah satu bilik, anak ramai. Kau tengok, dia suruh compare dengan orang yang berada atas kita. Rasulullah kata, kalau nak syukur, jangan tengok orang atas kita, tengok orang bawah kita. Hal dunia, tengok orang bawah kita. Hal dunia, tengok orang bawah kita. Hal akhirat, tengok orang atas kita. Oh, orang ni boleh kata Quran 30 hari sehari. Satu hari 7 juzuk. Aku 2 bulan tak khatam. Tengok orang atas kita. Baru datang masa nak compare. Baru datang masa nak bersaing. Tapi hal dunia, tengok orang bawah kita. Tengok orang bawah kita kan. Jangan peduli orang nak cakap apa. Engkau ni nama je pegawai. Kereta engkau kereta nasional je. Kau kereta nasional tak? Proton. Proton. Pro 2. Apa lagi? Itulah. Proton rosak, beli kancil rosak, beli gajah pula. Apa? Belilah apa-apa. Yang buatan Malaysia lah. Kau ni ni kawan gini jangan kawan dengan dia. Patutnya dia beri semangat kita. Tak apa lah, kau pakai apa pun tak apa. Kalau susah orang tak tolong kau, kau pakai apa? Aku bangga dengan kau lah. Aku juga dapat ikut cara kau. Kau boleh bertahan dengan kesederhanaan kau. Aku patut ikut kau. Kau ni contohnya bagus bagi sebuah kawan lah. Patut kawan kita jumpa kawan kita macam ni, patut kita cakap begini. Kan? Engkau pegawai besar, tapi engkau maintain juga pakai gini. Aku tahu kau banyak belanja. Bagus lah, ni cara yang bagus. Dan kau boleh jimat sikit duit kau. Itu yang pejabat agama kata kan. Banyak perceraian berlaku dekat Kuala Lumpur ni. Bukan sebab ada orang ketiga. Bukan sebab mak muta masuk campur. Bukan sebab lelaki ni ada girlfriend. Bukan sebab perempuan ni ada boyfriend. Sebab masalah kewangan. Sebab tu hati-hati dengan kewangan ni. Orang kata ada duit semua boleh jadi. Dan orang kata tak ada duit macam-macam jadi. Mungkin betul dari segi bahasa. Lepas tu semayang tak jaga pula tu.
Sedekah tak ada. Mana rezeki sempit? Lepas tu buat dosa. Tahu tak yang kita belajar dekat ayat awalat? Antara benda yang Allah letakkan apabila orang tu buat dosa, apa dia? Hukuman dia. Kita belajar ayat awalat tadi. Apa dia? Kesempitan rezeki lah. Ditahan rezeki. Hold. Allah boleh hold. Allah boleh profit. Allah kata hold. Malaikat Mikail. Hold rezeki dia. Allah boleh hold. Allah boleh hold. Allah boleh murahkan. Allah boleh bagi lebih daripada keperluan dia. Dia keperluan dia sebulan RM5,000. Allah boleh bagi RM20,000. Allah tak ada heran mungkin ni. Allah boleh bagi. Selagi Allah beri itu dengan rahmat, dia akan dapat berkat. Tapi kalau diberi dengan laknat, itu yang diberi pada orang kafir. Nampak? Jadi, macam mana nak layan bahtera ni, nahoda kena bijak. Isteri ni membantu dia, tolonglah biar nahoda ni bijak. Lepas tu ada perkataan yang dalam dekat Nabi kata kan, kalau seorang perempuan cakap dengan suami dia, aku kahwin dengan kau ni 100 sen tak ada guna. Itu bahasa kita lah. Aku kahwin dengan kau ni suami useless. Kau useless tak? Tak guna. Tak guna. Kau useless, wireless, paperless, bluetooth, wifi, semua sebut. Perempuan ini takkan masuk syurga. Ini kalau bergaduh ni, kalau orang tak hati-hati, keluar semua perkataan neraka ni. Laki pula tahu minyak lagi, tambah lagi. Kau ni perangai ni, aku speechless. Wah, dia lawan useless. Bini kata dia useless, laki kata aku ni speechless dengan kau. Aku tak tahu apa cakap kau dah. Dalam tembak apa? Engkau ni memang sah perempuan dalam kejahanam. Betul macam Nabi cakap, engkau lah orang dia. Dah itu yang keluar. Patutnya angkat tangan. Ya Allah, isteri aku ni, Joya ni, bukan Joya dalam ni. Aku iman ya Allah, isteri aku Joya. Engkau yang menakdirkan jodoh ini. Engkau yang mengizinkan perkahwinan ni berlaku 40 tahun lalu. Ya Allah. Aku tahu dia memang ada buat salah dengan aku. Aku redha pada dia, aku ampunkan dia sebab aku juga banyak dosa dengan kau. Ya Allah, biarlah Joya di syurga. Biarlah aku yang nama Leman yang banyak dosa ni juga di syurga. Izinkan kami untuk bersama semula. Tu yang kata til jannah pun. Nak tidur, tiup muka dia. Dia tidur, tiup muka dia. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita dah ajar kan? Nak amalkan contoh kan? Dah. Dah ajar kan? Baca 7 kali pada 5 waktu. Kan dia dah saya ajar kaedah dia kan? Sempit sangat dada nak taat pada suami. Sempit sangat, susah sangat. Isteri pula tengok suami sempit sangat dada dia nak semayang. Pegang dada dia lepas subuh. Pegang dada dia lepas subuh. Baca 70 kali. Asma Husna tu. Apa nama dia? Ya man huwallahu allazi la ilaha. Kan? Baca Asma Husna. Ya. Kan? Kan? Baca Fatah. Ya Fatah. Kata. Benar aku ajar. Fatah ya lah. Ya Fatah. Ya Fatah. Ya 71 kali Ustaz. 70 kali. Ya Fatah. Ya Fatah. Pegang dada dia. Masa dia dengan tidur tak apa. Pegang dada dia. Ya Fatah. Ya Fatah. Nanti dia sejaga. Kau sebut apa? Patah amin. Kau ni ada lelaki lain. Bukan patah amin bang. Ya Fatah. Ya Fatah apa? Buka. Biar Allah buka hati abang ni. Jadi baik, sayang dengan saya. Kalau suami yang normal otak dia. Okey juga. Engkau baca lagi.
Aku nak lah ya Fatah. Tu ada harapan. Itu ada harapan tau. Itu ada harapan tu. Dia akan berubah. Letak dekat belah kiri. Ya Fatah. Ya Fatah. Wahai yang sangat membuka. Wahai yang membuka hati manusia. Ya Fatah. Ini adalah hati kau buka hati dia ya Allah. Kalau Allahumma ya Fatah tu tak sama ke? Sama tapi panjang je sikit. Yang disuruh sebut nama dia je. Ya Fatah. Kau nak sebut Allahumma ya Fatah boleh juga. Wahai Tuhan yang sangat membuka hati manusia ni, Fatah boleh juga. Tapi Asmaul Husna tu sebut Ya Fatah. Boleh buat di air tak Ustaz? Dia air buat benda lain. Dia air baca bismillah. Dia air baca bismillah. Berapa kali? Bismillahirrahmanirrahim. Pada air. Apa orang? Saya dah buat. Dah buat. Saya lembut je dengan saya. Cakap tak marah. Dia ada sebelah ke dia dengar? Ada senyum. Tengok testimonial kat Aura. Pada air ada. Ustaz, pada Nanti, air. pada air tak boleh kita cakap ni. Saya cakap nanti testimonial ni kat Aura dah buat pengakuan. Sebab tu nikmat Allah ni. Nikmat Allah ni itu kita ceritakan, membuktikan kebenaran hebatnya Asmaul Husna ni. Buatlah. Ya Fatah. Ya Fatah. Minta duit pun dia bagi. Minta RM10 bagi RM50. Betul Ustaz, betul. Testimonial. Saya bukan jual ubat Saya bukan jual ubat. Jangan testimonial ni orang jual ubat. Saya bukan jual ubat. Saya bukan jual suplemen. Saya tak jual. Saya tak meniaga macam itu. Kalau meniaga pun tak salah. Saya nak kata, bagaimana apa yang ulama sebut ni, mereka dah buat daripada apa yang Allah ilhamkan kepada mereka, apa yang mereka belajar, dan mereka dah dengar testimoni daripada anak murid mereka, dan mereka dah sebarkan. Okey, tadi Kak Alimah tanya apa? Air, buat air tu baca Air. apa? Air baca 786 kali. Pernah tengok tak? Kedai-kedai mamak 786, ada nombor ni mana? Nampak tak? Pernah. 786. Siapa Ustaz? 786. Tengok Ustaz ni, kalau dibundarkan 21. Baca bulan sabit, dia ada lambang bulan sabit tu. Ada nombor. Baca Bismillahirrahmanirrahim 786 pada air. Pada air. Kalau pada makanan, baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali pada makanan. Ini semua dikatakan kaifiat untuk melembutkan hati. Kalau Makanan nak tu lagi, pada beras boleh Ustaz? Pada beras belum tu masak. kalau beras, masa kacau beras tu, baca surah Toha 5 ayat pertama. Ni yang ulama-ulama ajar lah. Masa kacau beras ni, baca surah Toha 5 ayat pertama. Manusbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Tu tentu boleh. Baca ayat Toha 5 ayat pertama masa kacau beras ni, guru-guru ajar dulu. Kacau beras ni, kita dah taruh air kan, kita kacau beras kan. Kita kacau ni pada ikut pusingan. Dengan jam. Kawan jam. Pusingan tawaf. Pusingan tawaf. Toha ayat berapa tadi Ustaz? Toha? Toha 5 ayat pertama. Ustaz kalau baca yang latif. Boleh juga. Boleh. Toha 5 ayat pertama tampal kat dapur. Baca Toha ma'azalna alaikal Qur'an. Baca lah. Banyak ayat dia boleh baca. Banyak ayat boleh baca. Okey. Kalau kita sendiri yang tak terbuka hati, tak boleh nak melawan mulut ni memang jahat tau. Saya cakap anggota yang paling jahat dalam badan kita ni kalau kita tak kawal lidah. Terutama bila dia dah rasa marah, dia akan keluar apa saja dan dia mengenepikan akal dia. Waktu akal tak berfungsi dah. Dia akan cakap, jangan cakap macam ni, awak ni mesti masuk neraka. Neraka lah, peduli apa neraka? Dia boleh cakap gitu.
Lepas tu dia misal. Betul tak? Dia pendam dah dada dia, kenapa lah suami aku tak beli kereta besar, tak beli rumah besar. Kali dia lepas, dia mula, syaitan mula bandingkan. Kau tengok ni. Kau tengok kawan kau pejabat. Kau tengok jiran kau. Kau tengok anak buah kau, kerani-kerani. Kau pegawai tau, anak buah kau D19 tau. SPM level. Kau tengok, dia beli macam-macam. Kau pergi kereta dengan kancing buruk, tersemput-semput. Rosak tengah jalan. Kau suami kau pegawai, kau lagi pegawai. Dia tak tahu kita ni tak tolong mak kita ni ada tanggungjawab ini, ada gitu, ada gini. Orang tak tahu. Senang parking Ustaz. Mungkin. Oh, senang parking? Okey. Cakap ni, aku sebenarnya tak pandai bawa kereta, senang parking. Cakap itu lah. Kereta reput. Aku memang suka kereta reput. Tak apa, reput-reput lah dia kata. Daripada aku bagi dia macam kau, kereta besar, nak makan tengah hari pun, bajet RM2 je. Aku kira makan tengah hari, aku boleh makan nasi Arab. RM9. Oh, beradar dia. Kenapa? Aku pakai kancil. Kau pakai apa? Kau pakai kereta besar. Tolak gaji payslip tinggal 250 je. Agak betul-betul agak bini kerja. Lepas tu bini kerja. Lepas tu cakap bini, janganlah pakai lipstick. Janganlah pakai gini. Bang, kalau saya tak kerja, abang mati tau. Bini cakap. Dia kunci bukan tak laki dia. Saya tak kerja abang mati. Tengok payslip abang. RM225, 3 sen laki tau. Abang cakap saya jangan pakai because saya tak kerja abang mati tau. Kita semua mati tau, tak makan. Laki dia diam. Beginilah nasib diriku yang malang, oh Tuhan. Sayur sangat tu Ustaz. Bahaya cakap. Betul. Dia berfikir, kalau bini aku tak kerja, biar aku tinggal 200. Nasihat sekejap, isteri dah meradang, larang pakai lipstick, kena terajang. Kan Nabi nyanyi gitu kan, Bat? Saya kata dia kan? Ya, betul Ustaz. Nasihat dah sekejap, isteri dah meradang, larang bini pakai lipstick, kena terajang, kena terajang. Aduh, pandai Ustaz Garang. Betul lah. Pasal Garang kan pernah bunyi gitu kan? Tengok saya cakap betul If we fail to manage our family, if we fail to manage ourselves, everything will be upside down. Kita balik pukam. Setuju tak cakap saya? Setuju Ustaz. Orang dah berumur orang dah lama hidup patutnya dia dah masak dengan benda ni. Saya dulu saya ingat lagi tau, ada kakak ni, kakak HR. Kakak ni memang bagus. Kakak ni sabar betul lah. Kadang-kadang kakak HR, kami panggil dia Kak Nolia. Kalau dia memang bagus, best. Saya suka dia cara dia manage. Dia jaga HR bagian engineering. Engineering ni ada 700 staff. 90% lelaki. Daripada budak muda sampai orang tua macam saya. Lepas tu saya umur lebih lah, dah tua lagi. Lepas tu kalau ada DI, CEO suruh recommend. Seorang daripada engineering kena masuk jadi DI tu DI. Tu DI tak? Disciplinary inquiry. Domestic inquiry. Kalau buat discipline lah. Kalau Kak Lia tu telefon. Dia panggil saya Haji. Ji, free tak minggu depan? Saya kata saya ni memang selalu tak free lah. Tapi ada apa-apa saya tolong. Duduk menara, duduk HQ. Kami pakai menara. Duduk HQ 3 hari. Dia kata, CEO minta wakil lah seorang daripada engineering untuk buat DI. Kadang-kadang saya pergilah. Kalau saya pergi, memang saya pergi. Tapi saya sebenarnya bukan saya tak nak pergi. Kadang kita tengah buat DI ni, CEO masuk, Dato' Zali masuk. Dia duduk dekat meja kursi. Okey. Dulu dia ATM pergi dengan saya, tapi dia tak kenal nama saya. Tapi saya pernah cakap dengan dia, dulu kita sama belajar Dato' dekat PBB. Oh ya ke? Dia kata, itu je lah. Dia masuk, dia duduk sebelah dia, tengok nama saya. Saya kena tag. Oh, Husani lah, dia kata koordinat.
Aku tengok hang ni janggut makin panjang, no. Dia gitu. Ini orang Greek. Aku tengok hang ni janggut panjang. Dia suka lawak gitu lah. Okay, what's the case? Saya buat kira gini, bos, gini. Okay, what's the verdict? Oh, dia dari pusat. Padahal ni hari kedua ni, bicara. Kata bos, kita belum habis lagi bos. Besok habis. No, I want to know now. What's the verdict? Dia saya. Lepas tu dia tanya Helmi. Helmi ni bos HR. Helmi mana Helmi? Helmi kat luar. Panggil masuk. Panggil Helmi masuk. Okay, Helmi. Husaini, what's the verdict? Bila bos dah sebut nama kita jawab. Nanti tomorrow, everything will be concluded tomorrow. Saya kata besok bos, kita tahu. No, I want to know now. Kita tak habis baca kes lagi. Tak macam cakap kan. Nanti saya malas tu. Kadang bukan perlu pun. Tak perlu. Tapi cuma buat syarat untuk community. Habis kata apa? Gini lah ni. Engkau tarbiah sikit. Dia suruh saya berceramah ke perempuan ni. Perempuan yang kena ni lah. Kena tangkap disiplin ni. Masa tu kes dia bocor rahsia syarikat. Engkau tarbiah sikit. Aku dah dengar. Saya bercakap lah. Ni lah. Janganlah macam ni. Lagi-lagi. Sama ni. Lepas tu perempuan menangis. Menangis depan dia. Okay. What the verdict? Saya diam lagi. Okay. Now like this. Gantung dia. Bergaji 6 bulan sebagai pengajaran. Ini keputusan saya, dia kata. Kalau engkau tulis dalam rijal engkau gantung tanpa gaji atau engkau buang kerja, kalau engkau tulis dengan engkau saya ni aku buang. Lepas tu dia gelap. Itu cara dia nak lawak dia. Okey, setuju? Okey lah bos. Jadi dia bos, setuju lah. Lepas tu akak ni dia cakap dengan saya, akak Ihsan dia kata, sepatutnya umur macam saya ni, dia kata, 50 lebih, saya 50 awal 50-an, dia betul 54. Kami panggil dia kakak. Sepatutnya saya dah masak dengan watak manusia. Tapi kadang saya gagal. Saya kata dengan dia Kak Lia, bukan Kak Lia je, saya sendiri pun sama. Saya dan kawan saya kadang pun kita bertengkar dalam meeting, lepas tu kita dah masak dengan watak dia. Sama juga macam perkahwinan lah, dalam hati saya kata lah. Lepas tu kalau kita dah 30 tahun kahwin, dan 40 tahun kahwin, kita dah matak, kita dah masak dengan watak pasal kita. Patutnya kita dua-dua ni fikir mati. Sebab dah tua. Otak kita fikir preparation untuk pergi barzah je. Persiapan ke barzah je kan kita fikir ni. Apa kita nak bawa ni? Lepas tu kita berdua berusaha ke arah ni kan. Yang muda pun pergi. Bukan kata yang tua. Yang baru-baru ni, yang staff PKM tu, 30 berapa umur dia? Meninggal. Baru ni saya tengok dalam WhatsApp, kampung ni ada meninggal 30 lebih. Memang dia ni akan pergi. Anak kawan kita yang ada dalam grup kita ni kan. Muhammad Akib, 29 tahun meninggal. 2 hari lepas. Maknanya, adakah kita mengambil pengajaran? Adakah kita masih lagi nak force pasangan kita? Bang, pergilah ni bang. Ni, dalam keadaan dia tak mampu. Patutnya berfikir cara ni. 3. Perempuan yang tiada menutup akan dirinya daripada lelaki, tutup apa ni? Aurat. Mestilah aurat. Dan keluar dia daripada rumah dia. Atau dia tutup aurat. Tapi dia keluar dari rumah dia. Dalam keadaan memakai perhiasan dengan rasa kemegahan. Tak apa nak pakai kasut daripada Paris, baju daripada Itali, tak ada masalah. Tak ada masalah apa-apa. Tapi jangan megah. Jangan megah. Ni akak beli kasut ni dekat Rome ni. Mana tak? Itali. Ni masa akak jalan-jalan pergi Surinam. Tu Surinam tak? Surinam kat mana? Afrika. Afrika Afrika, Surinam kan? Ada budak tabligh cerita kan, budak Indonesia tau. Saya ingat Surinam ni sebab saya ingat cerita dia.
Dia pergi satu kampung, dia nampak orang-orang Indonesia ni bekerja di ladang pisang. Tengah kerja, maka mereka bersalam. Tapi seorang tak jawab. Lepas tu ada seorang ni tengah-tengah cantar pisang, dia kata, Pak, dia ni orang Indonesia juga. Pak, maaflah Pak, kami sudah tidak bisa menjawab salam. Kenapa? Semalam kami dah ramai sudah masuk Kristian, dia kata. Terduduk kawan ni dengar. Sebab diorang menjanjikan satu imbuhan yang besar. Tak tahulah kerja ke apa benda kan. Dia kata dia menangis kat situ. Kat dalam pisang tu dia menangis. Bagaimana orang boleh menggadai agama dia demi untuk mendapat sedikit wang. Allahu Akbar. Kita tak diuji dengan usaha ni. Mereka diuji dengan usaha, akhirnya menggadai agama. Dahsyat. Syukur Allah masih lagi kekalkan kita dalam keadaan Islam. Syukur kita masih lagi kekal dalam keadaan iman. Syukur kita masih lagi berusaha untuk buat persiapan untuk mati. Syukur kita masih lagi ambil ilmu, bagi input pada akal untuk kita faham dan kita boleh hadamkan dan kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita. Inilah nikmat yang paling besar. Dia kata dia cukup sedih. Kenapa tak jumpa dua orang ni semalam? Pokoknya dia dapat dengar cerita, dia boleh nasihat. Tapi dia dah dengar cerita tu, dia pergi tu. Rupanya dah terlepas. Malam mereka telah masuk ke sin. Dia jaga ya. Jalan-jalan ke neraka ni, jangan buat lah. Jangan buat. Okey. Besok kita sambung nombor 4. Lepas tu, saya nak tunjuk satu slide sebagai kesimpulan dia. Bagaimana pembandingan ini berlaku. Nampak slide tak? Boleh tak? Pak Ustaz. Okey. Dulu kita kata, Rasulullah kata perempuan masuk syurga dengan 4 perkara. Ini Rasulullah kata perempuan masuk neraka dengan 4 perkara. Dia tunjuk je 4-4. Jadi, why don't we make some conclusion by comparing these 4? Sekarang nak pergi mana? Syurga. Ini pintu dia. Sekarang masuk syurga. Ini pintu dia. Okay. Any question? Please ask. You are most welcome. Tanya. Ustaz. Ya. Yang tadi kalau untuk lembutkan hati sendiri tu sama ke baca Al-Fatah 70 kali tu? Sama juga. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, saya nak tanya, kalau macam yalah kita dah pergi kuliah, so kita tahu dosa-dosa apa yang pada suami. So kalau sebelum ni kita tak tahu, so adakah perkara tu kita patut berterus terang dengan suami kita ataupun Suami masih ada ke tak ada? Kalau suami masih ada, Minta ampun. Minta maaf. kita dengan minta ampun dan minta maaf, patut tak kita bagi tahu perkara yang apa yang kita buat tu Ustaz? Kalau dia memberi mudarat, cukup minta maaf secara umum. Tapi yang terbaik mendetailkan. Maksudnya Ustaz? Detail lah apa kita buat. Nak buat dosa. Tapi Okay. kalau dia rasa benda ni mudarat nanti ni. Sekejap laki aku jadi hak hijau daripada dia. You don't make me angry. You won't like me when I'm angry. Kan dia dapat. You don't make me angry. You won't like me if I'm angry. Oh ni hak ni. Kalau suami jadi hak, tak payah. Cakap dengan dia, bang, saya dah belajar muhimah bang. Saya memang mengaku saya banyak salah dengan bang. Saya banyak buat dosa dengan bang. Dah menyebabkan saya tak nak bang masuk neraka. Saya ikhlas hati saya dengan abang ni. Saya nak minta maaf dengan abang. Abang tolong support saya untuk jadi ahli jannah. Saya minta maaf dengan abang. Kalau dia kata, oh kau buat dosa pandai sekarang kau dah minta maaf. Dengar je, tak apa, sabar. Bang, saya memang aku salah bang. Saya salah. Saya menjahat. Saya salah.
Mulut saya ni laser bang. Tapi saya tetap hormat abang tu. Saya abang. Maafkan saya bang. Maafkan saya. Maafkan saya bang. Okey Ustaz, terima kasih. Kena minta maaf lah. Tak ada pilihan lain. Okey. Kalau dah meninggal, Ustaz, kalau dah meninggal? Kalau dah meninggal, kita buat kebaikan, kita niatkan pahala untuk dia. Pergilah kat kubur nangis-nangis. Jangan biar kubur nangis. Di mana sebenarnya kubur Sabariah? Jangan. Ustaz. Dalam. Nak tanya Ustaz, kalau suami kita dah minta maaf pada suami kan, tapi suami kata aku takkan maafkan kau. Macam tu Ustaz? Nanti di akhirat nanti Allah akan tunjuk pada dia pahala orang yang maafkan orang lain. Yang pahala itu merupakan kotak-kotak yang besar. Dia tak nak maafkan, kita boleh buat apa? Kita boleh paksa dia. Ustaz, belanja makan dulu barulah cakap. Tak tahulah. Pandai dia nak buat macam mana. Pandai dia. Itu popular kita lah kan. Kita tahu dia nak pujuk dia macam mana. Kita kahwin lama betul tak? Kan dia tahu macam mana cakap dengan dia. Kita tahu nak kalahkan hati dia macam mana betul tak? Nak pujuk dia, bagi dia slow. Kita tahulah. Pasangan kita mesti tahu. Pandai kita nak buat macam mana. Tapi yang sangat berharga itu bila mendapat kemaafan suami. Dan mendapat redha dia. Kenapa? Ini tiket kita masuk syurga. Mengaku salah lah dulu. Dia pun kalau hati dia lembut, dia kata abang pun minta maaf lah. Abang pun banyak bersalah. Kita ni sama berdosa, kita sama lah taubat dengan Allah. Kita sama berdekat dengan kita. Wah, itu satu perjalanan yang sangat baik ya. Bawa pergi makan nasi Arab Ustaz. Nasi Arab. Padahal suami makin buruk macam saya. Betul. Tak kira lah macam mana kan. Dalam suami isteri ni ada masanya kita kena berdua tau. Jangan bagi anak ikut. Ada masanya kita kena jalan berdua tau. Betul Ustaz. Untuk raikan perkahwinan kita ni, kita kena jalan berdua. Ada masa. Saya memang unggul hutan negeri ni. Saya memang suka dengan isteri saya. Dulu masa sebelum KP kan. Kadang tengok ada orang WhatsApp. Ustaz, besok kuliah subuh, tangguh ada gini. Melompat aku. Pukul 4 pagi bangun. Lepas tahajud, jom pergi. Tiba-tiba dah sampai kat lipis dia dah. Anak-anak pun ketawa. Sampai lipis dia. Bentung. Dulu masa tu tak ada kelas online lagi. Masa tu buat kerja perumpul lagi. Lalu jumpa buat, tak ada dah tinggal bentung. Kali ni memang tinggal bentung. Tersilap dengan kubur dekat surau rumah buat. Jom. Memang kami dulu gitu. Boleh tanya isteri saya. Abang saya terkejut, dia saya muncul depan rumah dia. Tak cakap nak datang. So, bagi saya benda ni perlu lah. Bermusafir 2 orang ni tanpa gangguan anak-anak ni, benda ni perlu tau. Benda ni sangat perlu dalam kehidupan kita. Happy Ustaz. Happy Kita tengah rasa macam jalan dengan girlfriend, dia macam rasa, ni best lah, ni sangat best. Tapi bila COVID ni, jalan ke depan, ke belakang ke depan rumah. Apa yang ada lagi? Apa? Sabar Ustaz. Sikit air lagi. Ustaz, cepat tu. 9 suku, cepat orang nak kerja ni. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Dalam, Kak Liza tanya. Siapa ni? Kak Zainun. Ustaz, Assalamualaikum. Saya nak tanya. Contohlah Ustaz. Ini Zainul Sadli ni ada adik-beradik kan dalam ni? Ya, kakak saya Samsiah. Itulah saya tengok nama Sadli ni saya perasan. Okey. Ustaz, contohnya seorang suami tu dia macam baran lah. Jenis yang baran yang macam selalu tengking-tengking isteri macam tu. Okey, sebabkan isteri tu tak nak derhaka. Jadi isteri tu kena amalkan sifat yang sangat sabar lah Ustaz, betul kan? Betul. Jadi lepas tu Ustaz pun kata kita tak boleh mengadu domba, tak boleh apa-apalah si isteri ni. Betul. Tapi kan Ustaz, kalau macam isteri ni selalu macam mengadu dekat Allah, maksudnya dia komplain pada Allah, kenapa suami dia macam ni, kenapa suami dia tak boleh sabar, kenapa macam ni, itu ada jatuh apa-apa hukum ke Ustaz? Dia tak boleh cakap kenapa suami dia macam ni. Itu yang salah tu. Jangan cakap, wahai Tuhan, kenapa suami aku ni pemarah. Bukan. Dan kita tak akan dapat jawapan. Kita kena cakap, ya Allah, aku redha dengan ketentuan kau, tapi aku nak mengadu dengan kau, ya Allah. Apalah kiranya Engkau berkuasa menggerakkan bumi, Engkau berkuasa menggerakkan planet, Kau lembutkan hati dia, ya Allah. Lepas tu kita buat usaha saya fizikal. Yang saya ajar dulu kan banyak saya ajar ayat-ayat yang melembutkan hati. Makanan, minuman, tiup muka, macam-macam ada kan.
Atau baca Maknanya- zikir-zikir yang lama. Ya Maknanya haji tu, 20,000 kali kan banyak saja tu. ya, Jangan tanya, jangan doa dengan Allah, kenapa dia marah, jangan. Tak boleh. Hamba tak boleh mempertikaikan apa yang Allah telah takdirkan. Tetapi hamba boleh memohon agar dipermudahkan urusan menghadapi takdir yang telah ditetapkan. faham. Itu dikira jatuh berdosa juga ke Ustaz? Kalau cakap, kenapa lah ya Allah, itu jatuh dosa lah. Sebab kita tidak reda dengan ketetapan dia. Okey, faham. Tengok Terima tak apa yang Imam Bukhari tulis pada sajak dia. Bukan tidak reda dengan ujian, cuma hendak mengadu padamu. Tempat hamba kembali nanti di sana. Kan dia kata itu kan? Aku ngadu dengan kau ni bukan tak reda ujian tu kan. Tapi cuba aku nak ngadu dengan kau. Apa? Engkau lah tempat kami ngadu. Betul tak? Tempat mengadu makhluk ni dia. Teruskan mengadu. Tapi jangan tanya kenapa ya Allah aku begini. Kenapa aku tak begini? Tak boleh. Itu hamba mempersoalkan akan Tuhan dia. Tak boleh lah. Okey, cepat lagi. Siapa tanya? Okey Ustaz, Ustaz. Okey. Boleh ke katakanlah kesimpulan rumusan pembelajaran ini Ustaz lebih kepada yang tak taat perintah Allah ataupun tak belajar Ustaz, itu yang menjadi penyebabnya. Betul Ustaz? Betul. Okey, terima kasih Ustaz. Orang belajar pun kadang gagal, orang tak belajar lagi gagal. Orangnya bila kita belajar, kita ada hati rasa nak taat. Allah akan bantu kita. Tapi kalau tak belajar, mana kita tak sujud dengan Allah, kita ada usaha nak taat. Okey, Kak Adizah? Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cuma itu hari saya ada terbaca yang YouTube pasal khilaf, mana isteri tu dia berzina walaupun masa tu dia dah berkahwin, dia ada anak zina. Lepas tu bila anak tu nak kahwin, bila dia rujuk pada Ustazah Asma kata kena beritahu pada suami pasal itu bukan anak dia. Jadi benda tu jadi khilaf. Ramai ulama yang bagi penerangan, dia kata tak payah beritahu. Bagi saya cuma nak dapatkan penjelasan Ustaz. Macam mana ya hukum dia Ustaz? Dia kena beritahu kadi. Sebab suami dia tak ada kena mengena dengan anak ni. Suami dia sebelah tentu nak jadi wali kan. Bukan anak dia. Anak lahir dari perempuan ni. Tapi suami tahu ke? Tapi suami tak payah beritahu. Tak tahu, tak apa. Kenapa suami tak tahu? Itu cerita dia dulu. Tapi kalau anak tu dia nak kahwinkan, suami dia tak boleh jadi wali Ustaz. Jadi tak Betul lah. Sebab anak angkat dia. Bukan anak dia. Macam mana pun. Kalau anak ni halal sekalipun, suami dia tak boleh jadi wali. Sebab itu bapa tiri dia. Betul? Ustaz, Betul, mungkin tak bagi tahu kot Ustaz dengan isteri dia. How? Dia tak bagi tahu dengan suami dia. Dia tak bagi apa? Maksudnya, masa dia mengandung tu, mungkin permulaannya dia tak bagi tahu yang itu sebenarnya bukan anak daripada suami dia. Yelah, dia mungkin rahsia. Dia kahwin dengan suami dia bukan masa dia mengandung. Betul? Tak Ustaz. Masa dia mengandung Ustaz. Oh, maknanya dia dah kahwin. Tapi dia ada buat hubungan orang lain. Ya, sampai Malaysia. Oh, maksud dia gitu. Lepas tu bila dia nak kahwinkan anak dia, dia rujuk pada Ustazah Asma. Ustazah Asma kata kena beritahu kepada suami dia pasal suami dia tak boleh jadi wali. Tapi ulama lain, ada ustaz-ustaz lain kata benda tu aib, tak perlu beritahu suami. So macam mana? Sekarang gini, beritahu kadi. Jangan beritahu suami. Kalau beritahu suami memang hubung rumah tangga. Dia dah taubat, dulu dia buat dosa. Beritahu suami. Nanti panggil suami ni, biar kadi beritahu. Tapi kalau suami dia berkeras juga nak nikahkan, tak salah nikah tu. Jadi sekarang ni nak kena ambil alih ni kadi. Atas dasar Nanti perang pula Ustaz. nanti perang. Kadi ni kena bijaksana. Supaya dapat memujuk suami dia. Kalau terus-terang ni kena hadapi apa dua masalah. Pasal dia bila dia dah berterus terang, memang suami dia ceraikan dia lah Ustaz. Memanglah macam-macam. Jadi kita tak tahu. Betul tak? Cuma dia takut. Memanglah suami dia mesti marah. Dia dah kahwin dengan lelaki ni tapi dia belum mengandung anak orang lain. Bukankah ridiculous ni? Betul tak?
Yelah pasal kita pun Sebab apa? Kalau dia tak ceraikan, memang dia kita kata dayus. Bila isteri dah berzina orang lain ni, tak ceraikan, memang ada kita kata dayus. Sekarang ni dia kena cakap dengan kadi, supaya kadi ni dengan bijaksana dia menguruskan perkara ni. Oh, jadi kalau apa-apa maksudnya apa-apa tindakan kadi tu dia kena terimalah apa-apa risiko yang akan datang tu. Apa yang susah sangat? Suruh kadi nikahkan dulu. Kau tanya saya lah. Kadi nikahkan kat pejabat. Lepas tu biarlah bapa nikahkan kat tempat lain yang rasmi. Oh, berlakon lah Ustaz ya. Boleh ke? Tanyalah kadi. Kalau kadi kata boleh, buatlah. Saya mencadangkan yang di-ketua. Betul tak? Dia nak ambilkan mudarat yang besar. Betul tak? Kalau saya lah, saya mungkin saya cakap tadi tu, buat gitu. Kalau saya lah. Tapi anak akan mempersoalkan. Kenapa nak kahwin 2 kali? Jadi mesti pasal anak ni cakap dengan anak dia. Kau diam lah. Kau nak tak rumah tangga mak bapak kau roboh. Anak tu mungkin tak tahu. Anak orang nikah dah tahu. Mak dia kena terima lah apa benda pun. Kalau anak tahu anak mengandung mak bapak, dia terima lah. Itulah kiparat dosa dia lalu. Ya, faham Ustaz. Ada ke pergi ngandung orang lain? Balasan. Tahu tak? Pergi ngandung orang lain. Yang aku pelik ni, bapak dia tak tahu ke anak dia muka lain. Bapak dia putih, mak dia putih, anak keluar gelap. Keluar macam Hindustan. Itulah Ustaz, tapi dia dah betul terang tu memang suami. Dia dah betul terang tu akibat dengan anak tu tak nak terima dia. Memang itu kena terima lah. Kita tak boleh buat apa lah. Kita tak boleh semua orang terima kita. Sebab kita yang berkesiapan dulu, betul tak? Balasan dunia. Kena terima lah. Tak ada apa. Tapi mesti ambil bijaksana hakim. Hakim ni kadi lah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Saya tanya kalau dia nikahkan budak lelaki ni, perlu ke budak perempuan ni hadir, saya tanya. Perlu. Tak perlu. Kalau perempuan tak hadir, boleh tak? Nikah ni sah tak? Tapi lelaki ni tahu ni perempuan dia. Tadi tahu tu perempuan dia. Dia jumpa sebelum ni ni perempuan nikah. Cuma perempuan tak hadir je. Tapi lelaki ni dia nikahkan ke pejabat. Sah tak? Tu tanya tadi. Sah. Habis perempuan ni pun tahu tak nikah pertama tu? Tak. Cuma lelaki ni juga akan syak. Kenapa aku nikah 2 kali ni? Apa pun akan melalui satu pertanyaan lah. Betul tak? Dah. Ini dah jadi siaran dari pejabat gaji tu. Dah. Awak nak kerja lah. Dah. Oh, senyap ya. Awak tengah konsentrate. Awak dah pegang cangkul nak pergi kubur. Wah. Nanti kita baca ni wah. Salah Ustaz. Baca kitab ni balik, nanti kita baca slide ni tengok dekat muka 30. Okey, siapa lapang nanti jumpa kita baca rukuk pukul 12.45. Anjuran anggota Perumahan Perpaksaan Maritim Malaysia 12.45 nanti kita pakai Google Meet. Dalam 12.30 saya bagi link Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aku maaf. Terima kasih banyak kurangan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله 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 الحمد لله